Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar dan pendengar. Kali ini kita akan bincangkan pula mengenai subtopik aritmetik sekuen ya. Jujukan aritmetik. Dia ada dua ya, aritmetik sekuen dan juga aritmetik series. So untuk teaching video ini kita akan sentuh aritmetik sekuen sahaja, nanti follow up by aritmetik series. Right. Untuk aritmetik sekuen, okey, jom kita tengok beberapa contoh dekat sini ya. Kita tengok ya, ada 3 contoh kat sini, A, B dan C. Kita lihat ya, 3, 8, 13, 18 dan seterusnya. Dan juga kalau kita lihat B, negatif 18, negatif 13 dan seterusnya. Contoh yang ketiga, negatif 3, negatif 8, negatif 13, negatif 18 dan seterusnya. Okey. So, kalau kita lihat betul-betul dekat sini, ini ketiga-tiga ni adalah jujukan. Dia adalah sekuen ya. Tetapi ada satu ciri khas yang menjadikan dia special, iaitu ketiga-tiga ini adalah aritmetik sekuen. Dalam teaching video saya sebelum ini, kita tidak menyentuh aritmetik. Kita hanya menyentuh sekuen sahaja. Boleh? Di mana kalau sekuen sahaja, untuk kita nak dapatkan general term iaitu Tn, kita kena cuba jaya. Ingat lagi tak? Ya, so saya ada pernah tegur, ada pernah pesan yang kita kena praktis untuk mendapatkan the general term. Tetapi untuk siri aritmetik, untuk aritmetik sekuen, jujukan aritmetik ini, Tn tersebut, iaitu sebutan ARM tersebut, the general term tersebut, dia dah ada formulanya sendiri. Boleh? So, kalau kita lihat formula dia yang ini. Ini dia. Nampak tak? Tn sama dengan A tambah N tolak 1D. Ini adalah the general term, the N term. Ya, the N term, the general term, sebutan ARM. Ini dia. Okey, ini adalah untuk aritmetik sekuen. So, jadi kalau kita perhatikan, ciri-ciri utama bagi suatu aritmetik sekuen adalah the constant difference. Difference dia, beza sepunya. So, beza sepunya bagi sebutan yang berturutan, consecutive terms. Ya, sebutan yang berturutan ya. Okey, kalau kita tengok yang A ini 3, 8. Beza sepunyanya berapa? Berapakah beza untuk dua sebutan ini? So kita kena ambil yang selepas tolak sebelum. Ya, selepas tolak sebelum, bukannya sebelum tolak selepas ya. Selepas tolak sebelum. Jadi dalam kes yang pertama ini kita kena lihat, kalau kita mempertimbangkan dua sebutan pertama, 8 tolak 3 berapa? 8 tolak 3, kita dapat 5. Okey, ini satu. Kita kena double check. Kita tengok pula yang ini pula, yang ini. Yang ini pula. 8 dengan 13. So, jadi sebutan selepas tolak sebutan sebelum. So, jadi 13 tolak 8 pun dapat 5 juga. Nampak tak? So, maknanya beza sepunya dia, ini dia, beza sepunya ya, adalah sama, constant lah. So sebab itulah kita nampak kat sini constant difference, dan dia mesti sama. Boleh? So kalau beza sepunyanya adalah sama untuk setiap sebutan yang berturutan, maka ia adalah aritmetik sekuen. Boleh? So cuma take note dekat sini, jangan buat macam ni. Jangan bandingkan, let's say kita ada, saya besarkan sikit. Jangan bandingkan 3 dengan 13. Tak boleh lah macam tu. Kalau macam ni, dan kamu akan tolakkan 13 tolak 3, betul tak? 13 tolak 3 dapat 10 kan? Yang ini bukan dua sebutan yang berturutan. Dia dah langkau dah. So sebab itu tak boleh. Okay? So dia kena beza sepunya bagi dua sebutan yang berturutan. Okey? So jadi itu satu benda yang penting.
Kalau kita dapat beza dia sama, contohnya dalam kes ini, difference dia adalah 5 kan. 8 dengan ni 3, 8 tolak 3, 5, 13 tolak 3, 5, 18 tolak 3, 5, semua sama. Jadi ini adalah arithmetic sequence. Yang B pun sama, ya, B pun sama. Kita boleh check kat sini, katakan kita nak check sebutan pertama dengan sebutan kedua kan. So selepas tolak sebelum, so maknanya negatif 13 tolak negatif 18, dapat apa? Ini kita dapat negatif 13 tambah 18. Maka kita dapat 5. Ya? So maknanya dua sebutan ini, dia punya beza sepunya dia adalah 5. So kita cek pula yang kedua. Cek pula yang ini. Apa cerita? So dekat sini dapat apa? Di sini kita dapat selepas tolak sebelum. So kita dapat, sebab kat sini ya, negatif 8 tolak berapa? Tolak negatif 13. So ini kita dapat negatif 8 tambah 13 pun kita dapat jawapannya adalah 5. Nampak tak? So sebab itulah kita dapat difference dia adalah 5 dan dia sentiasa sama. Oleh sebab itu ini juga adalah arithmetic sequence. Sama jugalah dengan yang C ni. Cuma C ni kamu akan dapat negatif 5 ya. Akan dapat negatif 5. Cara dia sama sahaja. Kena cek dua sebutan yang berturutan. Selepas tolak sebelum. Okey, habis yang itu. Jadi dalam penulisan, it can be written as macam ni. So maksud dia kita akan tambahkan. Macam ni kan? Tengok ni ya. Macam contoh nombor pertama ini, A ini, kita dah tahu difference dia adalah 5 kan? 5. Jadi 3 tambah 5, 8. 8 tambah 5, 13. 13 tambah 5, 18. Nampak tak? Kita akan tambah semua sekali. Tambahkan dengan 5 kan? So, jadi, dengan sebab itu, kita akan dapati ini dia. Okey, sekarang, dari segi notation, A ni apa? A ini disebut the first term. Sebutan pertama. Ini ya, sebutan pertama ya. Saya tulis kat sini. Sebutan pertama. The first term. Ini. A ini adalah sebutan pertama. Yang kamu nampak D ni, inilah dia beza sepunyanya. Difference dia. Ini. Ini adalah difference dia. Boleh? So, dalam contoh tadi, difference ni berapa tadi? 5 kan? So, 5 lah dia. So, macam tu. Jadi, dengan erti kata lain, kalau kita susun dalam notation yang macam ni, satu persatu secara berturutan, cuba tengok hujung dia dapat apa. Ini ya. Tambah dan sebagainya. Untuk sebutan ke N, ya. Ini adalah sebutan pertama ya. Ini sebutan pertama. Ini sebutan kedua. Nampak tak? Ada T1, T2 ni. So T1 refer to the first term, T2 ni refer to second term, ini third term dan sampai katalah sebutan ini dia mati kat situ. Dia stop sampai situ saja. So jadi kita tahu dah. Yang hujung belah sini, yang last kali adalah sebutan ke N. Ini adalah boleh kita tulis sebagai A tambah N tolak 1 D. Jadi dekat sinilah, daripada sinilah kita memperoleh the general term for arithmetic sequence. Nampak tak? So, kat sini kita tulis Tn sama dengan A tambah N tolak 1 D. Boleh? Yang ini so, kita dah dapat satu benda. Ya, iaitu the general term. Tn. So, yang ini khusus untuk arithmetic sahaja ya. Arithmetic sequence saja. Kalau sequence yang standard tu, yang umum tu, dia tak boleh macam ni. Kita kena try and error. Kena cubalah. Okey, habis yang itu. So, ini yang saya sebut tadi ya. A adalah sebutan pertama, the first term. D adalah beza sepunya, the common difference. Ya, the common difference. Okey. So, jadi kita dah tahu dah. Yang pertama ini, yang ini ya. Ini yang, ini nombor 1, iaitu the general term. Sebutan ke N, sebutan untuk arithmetic sequence. Ini kena ingat. Ni rumus ni kena ingat. Ya, kalau dalam peperiksaan ke, dalam test ke tidak diberi, dan kita kena tahu. This is the standard formula.
So yang ini seperti biasa, kalau kita nak dapat beza sepunya dia, nampak tak? Tn tolak Tn tolak 1. Maksud dia apa? Okey, kita tengok contoh. Contoh, kalau katakan kita ambil n yang besar katakan. So, D, kalau dekat sini adalah T10. Katakan T10 ya. T10, maka T10 ini tolak, ini T berapa? Adalah T9. Nampak tak? So, dia boleh kita generalizekan jadi macam ni. So, maknanya kalau kita nak check, katakan saya nak buat macam ni. Katakan T2, katakan. T2. T2, dia akan tolak berapa? T1. Nampak tak? T2 tolak T1. Jadi, cuba ingat semula. Kalau kita susun T tadi tu kan, katakan T1, T2, T3, T4, seterusnya lah ya. Seterusnya macam ni. Jadi, kalau nak dapatkan D, beza sepunya dia, kan saya ada dah sebut tadi, selepas tolak sebelum. Kalau kita mempertimbangkan yang ini, katakan, yang ini, yang saya kotakkan tu, jadi, kita nak dapatkan D dia macam mana? D dia adalah common difference kan? Beza sepunya, kita nak pertimbangkan dua sebutan yang berturutan macam ni, maka T2 tolak T1. Ya? Selepas tolak sebelum. Sebab itulah kita dapat yang ni. Tn tolak Tn tolak 1. Boleh? So, cuma yang penting tu adalah yang nombor 1 lah. Yang ini sebenarnya common sense kita. Cuma saya kena tulis juga kat sini sebab mungkin kita akan gunakan. Kita mungkin tak terlintas dekat sini, so saya kena buat kat sini. Kita katakan ini 2. Ya, so somehow kalau kita ada jumpa mana-mana soalan, kita mungkin akan gunakan, maka kita akan gunakan. Alright, habis yang ni boleh nah? Okey, kita pergi kepada contoh. So, soalan pertama, dapatkan bilangan sebutan bagi aritmetik sekuen berikut. Ya, dapatkan bilangan sebutan. So, nak dapatkan bilangan sebutan, maksud dia kita nak dapatkan n. So, sebenarnya ini kita nak dapatkan n. N dia berapa sebenarnya? N tu maksud dia apa? N tu maksud dia, nampak tak jujukan ini? Dia start dengan 3, 5, 7, 9, bla 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 sampai 201 kan? Soalannya adalah ada berapa banyak ni? Ada berapa banyak nombor ni sebenarnya? Ada 10, ada 20, ada 200, ataupun ada 100. So jadi maknanya kita nak tahu berapa banyak sebutan bagi aritmetik sekuen ini. Okey. Sekarang ni bila kita nak dapatkan berapa banyak sebutan ini, kita kena kumpulkan apa info yang ada. So, jadi, kita perhatikan. Kita dah tahu sebutan pertama, betul tak? A. A adalah 3. So, kita kumpul dulu. A sama dengan 3. Kumpul macam ni. Apa lagi kita tahu? D kita tahu tak? D kita tahu tak? D tu adalah beza sepunya kan? Beza dia. Jadi, kita tengok dekat sini. Contohnya, tengok kat sini. Kita nak check beza sepunya je. So, selepas tolak sebelum. 5 tolak 3. Iaitu 2, betul? So, kita dah tahu 2. Okey. Cukup tak? Ada lagi tak info? Ya, ada. Iaitu kita tahu yang ujung ni. Kita tahu nilai ujung kan? Yang ini. Okey, cuba tengok balik sekejap ya. Cuba tengok balik. Nampak tak yang ni? Yang ni saya pandang kejap nah. Okey, yang ini nah. Yang ini, kalau ini adalah kita punya sekuen, kita punya aritmetik sekuen, yang last ini adalah apa? Adalah Tn. Nampak? Ini adalah Tn. Jadi, dengan oleh sebab itu, dekat sini kita dah tahu dah. 201 ni actually adalah Tn dia, iaitu Tn dia adalah 201. Nampak? So, itu sahaja info yang kita ada sekarang. So, dengan menggunakan info-info ini, kita nak mengenal pasti apakah nilai n. Dan kita tahu satu lagi formula yang kita dah belajar tadi, iaitu Tn tu apa? Tn tu adalah A tambah n tolak 1D kan? Ini rumus kita. Dan Tn ini sama dengan 201. 201. Nampak? So, jadi, kita hanya menggunakan ini sahaja.
So jadi kalau kita lihat dekat sini, apa yang kita tahu sekarang ni? So maksud dia, nilai mana yang kita tahu sekarang? Nilai A kita tahu tak? Nilai A ni kita tahu kan? Ini, okay sorry. Nilai A ni kita tahu. Ni ya. Nilai A ni kita tahu. So jadi kita lihat kejap. A ni kita tahu, saya birukan. Lepas tu mana lagi kita tahu? D ni kita tahu. Ya, D ni kita tahu. So jadi kalau kita lihat lagi dekat sini, yang ini. So kalau A kita tahu, kalau D kita tahu dan ada nilai, maka kita boleh dapatkan nilai N. So that is the idea. Mudah saja sebenarnya ni. Boleh? So yang B pun sama ya. B pun sama, dia menggunakan approach yang sama untuk mendapatkan nilai N. Jadi ini adalah solution dia. Nampak ya? So kita ada A 3, D tu 2, Tn tu 201 dan kita menggunakan rumus ini. Ini rumus standard. Yang ini kita masukkan nilai A, kita masukkan nilai D dan Tn ini kita tahu iaitu 201 kan? So jadi kita boleh dapatkan nilai N. N tu adalah 100. Maksud dia dekat sini ada 100 nombor. Ya, ada 100 nombor. Right. So yang B pula dengan menggunakan cara yang sama, ini adalah jawapan dia. A tu adalah 9. Betul ke 9? Nampak tak? Ni dia, ya. Di sini A tu adalah 9. A tu apa? A tu adalah sebutan pertama dan D tu berapa? D tu adalah beza dia 3 tolak 9. Ya, bukan 9 tolak 3 ya. 3 tolak 9 kita dapat negatif 6. Nampak? So macam tu. So jadi kita dah tahu dah A dengan D dan kita juga tahu Tn kita adalah negatif 285. So jadi kita dengan menggunakan info-info yang ada, dengan menggunakan rumus yang kita dah tahu dah, kita just plug in sahaja semua info tu, kita masukkan Tn, kita masukkan A, kita masukkan D, kita buat sedikit pengiraan dekat sini, maka kita akan dapati jawapan kita. N sama dengan 50. Boleh? Okay, good. Now, kita pergi kepada soalan yang kedua. Ini agak sedikit berlainan ya. Yang ini. Okay. Apa yang berlaku kat sini sekarang ni? Soalan ni diminta kita buat apa? Calculate the number of multiples of 21 between 5001 and 5602. So macam ni. So kita buat macam ni ya. Kita ada, let's say, apa tadi? Kita ada 501, betul tak? 5001 macam ni. Lepas tu adalah nombor lagi kan dekat sini kan. Lepas tu katakan kita buat ini, katakan ada satu nombor lah kat sini ya. Lepas tu ada nombor lain, seterusnya ya. Lepas tu ada nombor lain, sehinggalah kepada berapa tadi? 5602. Okey. So tapi sebenarnya kita kena alert yang ini sebenarnya tak termasuk. Dia cuma bertanyakan, ini soalan dia. Dia cuma bertanyakan, tengok soalan. Calculate the number of multiples. So maksudnya kita nak dapatkan nilai N. Dia sama macam soalan tadi tu. Macam soalan ni kan. Ini. Macam soalan ni kan. Dapatkan bilangan sebutan. Ya. So kita nak dapatkan N. Bila kita nak dapatkan N dalam contoh yang ini, maknanya kita kena tahu tau. Kita kena tahu apakah the sequence. Kalau kita tahu apakah sekuen ini, maka senang kerja kita. So, tugas kita sekarang adalah untuk mengenal pasti the sekuen dulu. Sekuen ini. Dapat tak kita tahu nombor-nombor ini? Itu tugas kita sekarang. So, jadi,
Kalau kita perhatikan contoh ini, sebenarnya 501 dengan 5602 ni, dia sendiri pun bukan multiple of 21. Cuba kamu bahagikan. Dapat nombor integer tak? Tak dapat kan? Kita dapat nombor perpuluhan, betul? So, maksud dia, nombor-nombor yang multiple, yang gandaan 21 ni, dia terletak di antara dua nombor ini. Dan dia bukan 5001 dan 5602. Dia bukan. So, ini sebagai guideline saja. So, apa yang kita perlukan sekarang adalah yang ini. Andai kata kita tahu nombor-nombor ini, maka inilah yang akan menjadikan kita punya sekuen. Faham tak? So, maknanya kita kena tahu yang ni. Dan apabila dia sebut multiple of 21 ini, bila sebut multiple of 21, kan? Jadi sebenarnya ini merujuk kepada kita punya D. D kita adalah 21. Faham tak? So macam tu sebenarnya. So the hidden information daripada ayat ini, multiple of 21, itulah kita punya D, kita punya difference kita. So tugas kita sekarang, dapat tak kita nak peroleh nombor ni? Satu, the first term untuk sekuen ini, dapat tak kita nak dapatkan yang ini? The last term. So sebab kalau kita dapat the first term, maknanya kita dah dapat A, betul tak? Ini adalah A, betul? D kita dah tahu, cantik dah. A kita dah tahu. Kalau ini kita tahu, maka ini akan jadi apa? Ingat tak? Ini akan jadi TN, betul tak? Akan jadi TN. TN sama dengan adalah nombor yang kita nak cari tu. So, kita kena faham dulu apa yang kita nak buat, ya. So, jadi kita kena tahu nombor ini dan juga nombor ini. So, itu tugas kita. So, yang paling mudah sekali adalah macam mana kita nak tahu. Cara dia adalah kita tahu dia multiple of 21. Kita nak tahu nombor selepas nombor, kiranya kita nak tahu nombor ni, kita mula-mula kita mungkin boleh bahagikan dulu, ya. Ni cara dia, kita bahagikan 5001 ni bahagikan dengan 21. So bila kita bahagikan dengan 21, kita dapat apa? Kita dapat 238.14. Maknanya kita dapat 238.14. So jadi kita dapat ini. Nombor selepas itu adalah yang dia bukan nombor, ya. Dia adalah so maksud dia ini 238 ni sebenarnya dia bukan nombor yang kita nak cari, tetapi adalah bilangan dia, bilangan yang ke-238. Tapi kita tak bolehlah ambil 238 sebab ini ada perpuluhan, kan. So maksud dia nombor selepas 501 ni bilangan dia adalah, sebab dia after, ya, after, maka kita kena ambil 239. Yang ini. Yang ni, so kita nak carilah. So yang ke-239. So maknanya once kita dah dapat 239 ni, kamu darab balik. 239 darabkan dengan 21. Cuba tengok apa jawapan dia. Bila kita tekan kalkulator, kita akan dapat jawapannya adalah 5019. 5019. So sekarang ni yang inilah yang kita perlukan. Boleh? So maknanya 5039 ni, 5019, sorry. Ini berada kat sini. 5019. So macam tu. Cara lain kalau kamu nak buat, boleh je kamu buat macam ni. 21 darab 3, 21 darab berapa, sampai kamu jumpa satu nombor yang berada selepas 5001 ni. Pun boleh juga buat manual, tapi letih lah, kan. So jadi kita tak nak buat macam tu. Kita tahu cara yang lebih pantas. Kita bahagikan dengan 21, kita dapat 238.14. So the number after that adalah 239, kan. Dia nearest, kan. So kita ni, so maknanya bila dah dapat 239 ni, darab balik dengan 21, kita dapat 5019. So 5019 ni lah adalah nombor dekat sini. Boleh? Okay, now dengan cara yang sama juga, now kita akan work out untuk yang ini, untuk 5001
5602. So what happen is, kita buat, saya buat color biru pula ya. No, color biru pula. Yang ni ya. So sekarang ni kita buat 5602, kita bahagikan dengan 21. So ini kita akan dapat 26676 ya. Kita dapat 26676 macam ni kan, nombor perpuluhan. So kalau macam tu, nombor sebelum dia maksud dia ini akan jadi apa? Sebelum dia akan jadi, kita akan ambil 266 sahaja. Nampak? Jangan ambil 267. Kalau 267 dah jadi selepas, so sebelum dia. So jadi 266. So jadi 266 ni kita dah dapat, kita darabkan dengan 21. Tengok kita dapat jawapan apa. So jadi kalau kamu tekan kalkulator, kamu akan dapat 5586. Kita dapat 5586. Boleh? So inilah yang kita nak. Nombor inilah kita nak, 5586. Jadi dekat sini yang kita peroleh sekarang adalah yang ini ya. Ini adalah 5586. Nampak tak? So sekarang kita dah dapat semua information. Kita dah dapat A, kita dah dapat D tadi, kita dah dapat itu 21. Lepas tu TN ini yang ujung sekali kita dapat 5586. So tugas kita nak cari N. Boleh? So maknanya overall kita dah dapat ini. Kita dah dapat, ini ringkas cerita ya. Kita dah dapat A, apa tadi? 5019, 5019. D kita dah dapat 21. TN kita, TN sama dengan apa tadi rumus tadi? A tambah N tolak 1D kan? Dan ini sama dengan yang ni, 5586. Nampak tak? So dekat sini kita akan cuba selesaikan. Boleh? So yang ni kita tahu nilai A, kita tahu nilai D, betul? Maka kalau kita selesaikan, of course kita akan dapat nilai N. Nampak? So bila kita buat, ini dia, kita akan dapat nilai N, iaitu nilai N tu adalah 28. Boleh? Tu cara dia ya. So ini soalan dia. Ini soalan dia, calculate the number of multiples of 21. Okay? Alright. So ini adalah satu contoh. Ni agak lain sikit tapi tak apa, as long as kita faham. So ini dia ya. Ini yang penting. Ini yang penting yang kita nak tahu. Ya, yang saya ada kotak warna biru ni. Ni penting. Right. Okey, soalan seterusnya dia tanya, cuba tengok. Find the first term. Right? Find the first term. So first term tu apa? Sebutan pertama lah, kan? Sebutan pertama, which is smaller than minus 8. So kita dah nampak dekat sini. Di sini adalah suatu arithmetic sequence. 56, 53, 50. Dan kita boleh agak kan, lepas ni berapa kan? Sebab dia akan sentiasa tolak 3, betul tak? 56 tolak 3, 53. 53 tolak 3, 50. 50 tolak 3, 47. Betul? So sekarang ni, negatif 8 ni, dia bukannya di dalam sequence tu, tak. Ini soalan dia yang smaller than minus 8. Kalau kamu nak buat manual, boleh kamu kira lah 56, 53, 50, 47, 40 berapa? 44 kan? Buat sampai habis. Sampailah dapat satu nombor yang lebih kecil daripada negatif 8. Tapi kalau kita buat satu persatu tak praktikal. Kan? So kita tak nak train buat macam tu. Ini nombor kecil, mungkin kamu gagah juga untuk buat. Kalau ini 560 macam mana? 500. Kalau dia start dengan let's say 500, 500 macam tu.
Takkan kamu nak buat satu persatu sampai nak tengok apakah nombor yang lebih kecil daripada negatif 8 kan? Itu tak praktikal. So, kita kena guna formula juga. Alright? So, sekarang ni, which is smaller than minus 8. So, sekarang ni, kita kena kumpulkan maklumat apa yang ada. Apa yang kita ada sekarang? Yang kita ada adalah, yang pertama adalah the first term, betul tak? Kita ada A. A kita tahu iaitu 56. Lepas tu D kita tahu kan? Difference dia, common difference dia, beza sepunya dia iaitu 3 ke negatif 3? Negatif 3 negatif 3. So selepas tolak sebelum. Selepas tolak sebelum. So macam tu. Dia mesti sama. So D tu negatif 3. Itu je yang kita tahu. Kan? So, satu lagi info yang kita tahu adalah yang less than negatif 8. Yang less than negatif 8. So, overall kita tahu 3. Iaitu kita tahu Tn juga sebenarnya. Less than negatif 8. So, kita nak tahulah N tu berapa sebenarnya. So, jadi kita akan menggunakan ketiga-tiga info yang ada ini untuk mendapatkan nilai N. Bukan nilai N pasal N ni akan dapat 23. So jadi yang kita nak cari nanti bila kita gunakan ini, kita dah dapat nilai N, dah dapat berapa, kita kena ganti semula nilai N ini ke dalam formula ini. Ni. Ganti semula. Ganti semula. Pasal A kita dah tahu kan, D kita dah tahu kan. So N kita baru tahu. Lepas kita kira yang ini, kita dapat N. Contohnya jawapan ini dapat 23 kan. Ini dah tahu 23. So maknanya kita buat macam ni lah. T23 sama dengan A kita tahu tambah 23 tolak 1, 22 kan. 22 D. Ini pun kita tahu. So kita akan dapat jawapan. So macam tu. Boleh? So ini adalah full solution dia. So the first thing kita dah identify A dengan D. Lepas tu proses bermula kita nak mendapatkan N. Kamu masuk semua-semua nilai ini, kira elok-elok, and finally kita akan dapat nilai N tu adalah 23. Yang ni so nilai N ni jangan ambil ini pula. Ini ada titik perpuluhan. So ambil dan kita tak boleh ambil pun titik perpuluhan sebab N lebih besar daripada 22 1/3 kan. So kita ambil integer yang selepas tu lah. Integer 23. So once kita dapat N23, substitute back to the formula dan kita akan dapat jawapan dia negatif 10. Boleh? So rupanya untuk sekuen ini 56, 53 ni semua ni, so nombor yang lebih kecil daripada negatif 8 adalah negatif 10. Okey, so itu jawapannya. Okey. Contoh seterusnya kita lihat yang ini pula. Tengok apa cerita. So kita diberi satu information dekat sini, the fourth and the 10th term, sebutan ke-4 dan sebutan ke-10 bagi suatu arithmetic sequence jujukan aritmetik adalah 13 dan 31 masing-masing. Find the 21st term. So daripada sini kita dah boleh tahu dah ini bermaksud T21. Ini bermaksud T21. Dan of course kita akan menggunakan ini kan. Kita pasti akan gunakan ini. T21 A tambah N tolak 1. 21 tolak 1 D. Betul tak? So kita nak cari ini. Tapi untuk dapatkan ini, kita kenalah tahu apakah A, apakah D. So kita akan peroleh A dengan D ni apabila kita solve this part. Ini. Dia akan membantu kita mendapatkan nilai A dan juga nilai D. Boleh? So ini kita KIV dulu. Kita simpan dulu. Nanti kita bila kita dah dapat A dengan D, kita masuk kat sini, kita dapat jawapan. So tugas kita sekarang adalah untuk identify A dengan D. Right. So ada dua info kat sini.
the fourth term dengan the 10th term. So, jadi dekat sini, kita dapat ini Ini T4 sama dengan 13, T10 sama dengan 31. Nampak? So, sekarang ni dekat sini, kita boleh buat ini T4 sama dengan 13. T4 adalah ini Ni dia. Right? Ni dia. A tambah 3D sama dengan 13. Boleh nah? Lepas tu T10 kita dapat ini. A tambah 9D sama dengan 31. So, jadi dekat sini kita akan selesaikan persamaan serentak ini seperti biasa. Dapatkan nilai A dan juga nilai D. Sebab tu saya kata ada solve. Solve ini. Solve these two equation dan kita akan dapat nilai A dengan D sebagai 4 dan juga 3. So, once kita dah dapat A dengan D, 4 dengan 3, kita boleh ganti semula ke sini. Masukkan semula dekat sini dan kita akan dapat jawapan. Boleh tak? Okey. Okey, kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Dan jawapannya adalah 64 64. Ini 64. Okey guys. Kita pergi kepada contoh yang seterusnya, hampir sama. Contoh lain, the nth term of an arithmetic sequence adalah 4n plus 1. The nth term. So, nth term ni kita tahu. Nth term ni adalah Tn kan? Ini adalah Tn. So, dan diberi Tn itu adalah 4n tambah 1. Kita boleh tulis siap-siap 4n tambah 1. Macam ni. Lepas tu, soalan dia, find which term of the sequence which give 73. So, sequence yang keberapa yang memberikan yang memberikan nilai 73. Dia nak cari, kita ada sequence, kita ada macam ni, ada sequence 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya kan. So, dia nak tahu di kalangan sequence ini macam ni, katakan macam ni. Contoh macam ni dia ada nombor 73. Ini. Dia nak tahu 73 ni n yang keberapa? Nombor yang keberapa? Okey, dalam contoh ini kan, ini kita boleh nampak lah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So n yang ke-6 akan memberikan nilai 73. So itu maksud dia. So kita nak tahu ini n yang keberapa ni. Kan? So jadi idea dia macam tu lah. So jawapan dia nanti n ni adalah n yang ke-18. The n term, find which term of the sequence give 73. Betul lah. N yang ini dia. Ini dia jawapan dia. N yang ke-18. Ini kita testing. Ini kita test. Kita nak check betul ke tak betul kan. So, tapi jawapannya adalah n yang ke-18. So, maknanya dalam senarai sequence tu, nombor bilangan yang ke-18 tu, itulah memberikan 73. Itu maksud dia. So, tugas kita nak cari n tu. Okey, macam tu. Right? So, jadi, apa yang boleh kita buat? Kita kena kumpulkan maklumat. Lepas tu, kita kena selesaikan. So, jadi kita dah tahu kan? Kita dah tahu yang ini. Kita dah berilah. Kita telah pun diberi dia punya general term kan? The n term. Jadi, kita boleh make use kat sini. Kita boleh dapatkan apa? Kita boleh dapatkan A. A tu apa? A tu adalah sebutan pertama, betul tak? Kalau sebutan pertama, kita boleh gantikan T1. Betul? Masukkan ke dalam sini. So, maksud dia, T1, contoh macam ni kan? T1 sama dengan 4 darab 1, 4. Tambah 1, 5. Nampak tak? So, ini adalah 5. Kita dah tahu dah. Mula-mula dia punya itu adalah 5. D kita boleh tahu tak? D kita boleh tahu tak? Ya, boleh. Tak ada masalah. So, sebagai contoh katalah saya nak dapatkan T2 katakan. T2 berapa? Tengok T2 sama dengan 4 darab 2, 8. 8 tambah 1, 9. Nampak tak?
Ya, T1 okey macam ni. T1 5, T2 9. Beza dia berapa? So, ini 5, ini 9. Yang ni adalah yang lain kan? So, beza dia berapa? D dia berapa? So, 9 tolak 5. 9 tolak 5 adalah 4. Jadi, D automatik kita tahu 4. Nampak tak? So, A 5, D 4. Boleh? So, jadi kita tak habis lagi. Baru A dengan D. So, jadi kita nak guna yang ini sebenarnya. Yang ini, iaitu Tn sama dengan 73 ini. So, kalau kita expandkan dia akan jadi apa kat sini? Dia akan jadi A tambah N tolak 1D kan? Sama dengan 73. Di mana kita baru je dapat nilai A dengan D nya ni. A tu 5, D tu 4 kan? Ini 5, ini 5, ini 4. Nampak? So, jadi yang tinggal yang variable yang masih belum cari apa? N, betul tak? So, kamu masukkan. Selesaikan ini. Selesaikan yang ini. Sah-sah akan dapat apakah nilai N nanti. Nilai N itulah kita dapat 18. Boleh? So, macam inilah ya. So, kalau kamu tengok solution ini pun, dia akan merujuk kepada benda yang sama. Yang ni nampak ya? Ini dapat A sama dengan 5. Lepas tu D sama dengan 4. Sama je. Cuma saya guna cara yang lain lah ya. Ini saya pakai rumus yang kita belajar tadi tu. Yang mula-mula tadi tu. Yang ni saya pakai ini. Pun boleh juga. Kalau kita nak buat manual pun boleh juga. Macam yang saya tunjuk tadi tu kan. Ni pun boleh juga. Asalkan kita dapat D. So macam tu. Okey. Habis yang itu, kita pergi kepada contoh yang lain pula. Yang ini. Okey now. Yang kita nampak ini 2x tolak 2x dan juga x tolak 3. Ini adalah 3 sebutan yang berturutan. Dia kena sebut ya. 3 sebutan yang berturutan dalam suatu janjang aritmetik. Aritmetik sequence. Tentukan nilai x. Itu je. Itu je soalan dia. So, jadi jika ini adalah soalan dia, jadi kita tahu ini adalah suatu rujukan aritmetik. Ya, suatu janjang aritmetik. Ya, yang ini sequence. Jadi kita akan menggunakan idea common difference tadi tu. Bezes punya. Ingat tak? Kalau ini T1, ini T2, ini T3 dan seterusnya lah kan. Kalau bezes punya, kita buat macam mana? T2 tolak T1, betul? T3 tolak T2. Nampak tak? So kita akan menggunakan konsep yang sama. So kita ada 3 sekarang ni. Kita ada satu, kita ada 2, kita ada 3, betul tak? Ada 3 ni. Ada 3 sebutan kan? So sekarang ni kita akan buat macam ni. Ini tolak yang ini, D. Ini tolak yang ini pun D juga. Nampak tak? So kita kena gunakan sebutan yang berturutan. Selepas tolak sebelum. So yang pertama, D kita yang pertama, kita dapat apa? X tolak 2x tolak 2, betul tak? X tolak 2x tolak 2, betul? Lepas tu kita dapat apa ni? Kita dapat X tolak 2x tambah 2. Ini kita dapat negatif X tambah 2. Betul? Ini ada D kan? Okey, ni pertama. So, kita tak boleh buat apa-apa lagi. Soalan ni nak cari nilai X. So, kita buat yang kedua pula. X tolak 3. So, yang ni pun D juga. X tolak 3 tolak X. X tolak 3 tolak X. Kita dapat apa kat sini? D. Kita dapat X tolak X. Kosong. Kita dapat negatif 3. Nampak tak? So, yang ini kita dah dapat negatif 3. So, kita boleh masukkan negatif 3 ni untuk bantu kawan kita kat sebelah. Nampak? So, sekarang ni kita dapat apa kat sini? Negatif 3 sama dengan negatif X tambah 2. So, kita boleh dapat nilai X. Okey? So, dari sini kita dah boleh dapat straight nilai X tu apa. Apa jawapan nilai X dia? Kita dapat 5.
So ini sama dengan 5. Boleh? Tu cara dia ya. So idea dia adalah apa? Idea dia adalah kita menggunakan common difference. Cuma kita kena buat 2 kali lah. Kena buat 2 kali. Ya, kali pertama dan kali kedua. Boleh? Okay, good. So yang ini adalah cara dia. Ini sama je. Sama je. Ya. Ni sama macam yang saya terangkan tadi tu. Alright? So yang ini pun sama. Jawapannya 5. Okay, we go to another question. Find the n term of the following arithmetic sequence. Sebutan ke n. Ya, the n term. So maksud dia, nampak tak yang kali biru ni? Inilah kita nak cari sebenarnya. So kalau kita lihat kali biru ni, the n term ni, kita nak cari Tn ya. Tn. So jadi kita kena tahulah apakah nilai A, apakah nilai D. Senang aja kan? Nilai A tu apa? Sebutan pertama. Mana sebutan pertama? Ini dia sebutan pertama. Inilah dia A kita. Nampak? So D kita mana? Okay. Ini D dah. A dah selesai D adalah apa? Beza sepunya. Beza kan? Beza. So kamu nak pakai yang mana satu? Nak pakai ini tolak ini ke ataupun ini tolak ini? Tak kisah. Boleh pakai yang mana-mana satu. Katakan kita pakai yang ini ya. Kita pakai ln 8 tolak ln 4 kan? So jadi kita dapat ni lah. Kita dapat D kita adalah ln 8 tolak ln 4. Pakai ni je lah. Cuma kita nak permudahkanlah sikit. Janganlah buat, kita biarkan macam ni. Kita pakai ln properties, hukum ln dan sebagainya kan. So jadi kita, kalau ln something tolak ln something sama dengan berapa? Ln 8 bahagi 4 kan? Macam ni kan? Okay. So jadi 4 kali 1 masuk, kita dapat ln 2. Kan mudah macam tu. So jadi D kita dah tahu, A kita dah tahu ya. A adalah ln 4 dan D adalah ln 2. Settle. Macam ni So kita masukkan ini ke dalam mana? Ke dalam sini. Masukkan dia. Dan kita akan dapat Tn tu berapa. Boleh? So yang ini So yang ini, jadi kamu boleh lihat jawapan dia. Bila kamu selesaikan, jangan salah kat sini ya. So ini dah kira pengiraan algebra dah ni. So jangan salah kat sini. So kamu masukkan ke dalam rumus yang sepatutnya, yang ini. Dan masukkan satu. Dan kita akan dapati jawapannya adalah ln 2 n tambah 1. Betul tak ni? Kejap ni, ln. Cek balik. Ln 2. Okey, kuasa dia ya. 2 tambah n tolak 1. Okey, betul lah. So kita dapat ln 2 tolak 1. Okey, so 1 tambah n. N tambah 1. Samalah. Okey. So macam tu. Boleh ya? Okey, kita pergi kepada ini kamu cubalah ya. Ini sebagai latihan kita. Ini log pula. Ya, ini log pula. Sama je cara dia. So try for log. So nak cari Tn tu ya. Kita nak cari Tn ya. Tn guna saja ini. Saya tak buat ya. Ini kamu cuba. Guna saja ini. So please identify what is A, what is D. Masukkan. Masukkan pula. Cari dulu. Dah dapat. Masukkan semula. Dan kita akan dapat jawapan ini. So please check this answer whether it is correct or not. Right? Okay. Another soalan. Ini hampir sama juga macam tadi tu. So jadi cuma ni nak dapatkan nilai P, Q dan R. Okay, apa yang kita nak dalam soalan ini? Diberi, given that 32 P, Q, R 52 is an arithmetic sequence. Dia dah sebut ya, arithmetic sequence ya. Find the value of P, Q and R. So macam tu. Baik, apa yang kita ada sekarang? So by looking at the sequence, kita dah tahu. Okay, ini first term kan? First term, ini adalah apa? A, betul tak? A adalah 32. Sah-sah kita dah tahu. D kita tak tahu lagi. Okay, kita ke AV dulu. Tapi kita tahu yang ujung ni. Nampak tak? Ini apa? Tn. So, Tn kita dah tahu iaitu 52. Satu lagi kita dah tahu adalah kita dah tahu bilangan dia. Nampak tak?
Dia tak ada dot kat tengah-tengah ni. So jadi kita dah tahu dah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita dah tahu dah N tu semua ada 5. Nampak tak? So kita akan manipulate apa yang kita ada ni untuk dapatkan D. Faham? So kalau kita dah tahu D tu berapa. Okey, contohlah D tu katakan 5 So kalau D tu 5, agak-agak boleh tak kita dapatkan P ni? Senang aja. Kamu tambah je lah ni. Kalau kita tahu D kan, so maknanya P ni adalah berapa? 32 tambah 5. Ini P ni adalah 32 tambahlah 5, iaitu 37. Ini adalah 37. Q ni pula, ambil 37 ni, 37 tambah 5 lagi, iaitu 43. 42. Nampak? Yang R ini pun sama juga. 42 tambahkan dengan 5. Dapat 47. Settle. Boleh? So, kita akan dapati P, Q dan R tu. Cek jawapan jap. 37, 42, 47. Betul tak? Okey. 37, 42, 47. Okey? Itu cara dia. So, jadi cara untuk dapatkan D tu seperti biasa sebenarnya. Dia tak sesukar sangat. So, jadi nampak yang ni? So, kita akan menggunakan rumus yang kita dah belajar berulang-ulang kali, yang kita dah tahu sebelum ni kan, untuk mendapatkan nilai D tersebut. Boleh? Okey, habis yang kat situ. Dan kita pergi kepada satu benda kecil kat sini, iaitu apa yang dinamakan arithmetic mean. Ya, mean. Ya, mean. Purata So, arithmetic mean. So, dia ditakrifkan macam ni. Ini kalau kita andaian, kalau kita ada tiga nombor lah ya, in sequence ya. So, katakan A, B dan C tu is an arithmetic sequence, maka B adalah arithmetic mean of A and C dengan syarat, dan dia ditulis sebagai macam ni. Ini cara kalau kita nak dapatkan arithmetic mean untuk yang tengah-tengah ni. Ni. B ni dihimpit oleh A dengan C kan. So, jadi cara kita nak dapatkan B ni, iaitu ataupun arithmetic mean dia adalah kita tambahkan A tambah C per dengan 2. Boleh? Okey. Dalam situasi yang lain pula, cuba tengok sini. Okey. Yang kedua ni adalah jika if A and B are two numbers. So, A, B kat sini saya nak ni ini ini A, saya kotakkan dulu. Ini B ini B. So nampak ya, A dengan B are two numbers, and A1, A2 seterusnya ini ada arithmetic mean between A and B. Yang tengah-tengah ni adalah arithmetic mean, dia bukan arithmetic mean. Sebenarnya yang tengah-tengah ni kita sebut arithmetic mean between A and B. So, dia macam C jugalah, macam yang nombor 1 ni kan. Kalau ada A dengan B, A dengan C, dia punya endpoint dia, hujung ke hujung. So, jadi B tu adalah arithmetic mean dia. So, sama dengan ini. Kalau kita ada A dengan B, maka this whole bunch of numbers ini adalah arithmetic mean. Ya, between A dengan B. Cuma, saya nak tekankan, kalau kita dapat this arithmetic sequence, maka kita kena alert. Yang nombor 1 ini, yang A ini adalah T1. Yang nombor 2 ni adalah T2. Ini nombor T3 sehinggalah kepada hujung ni adalah Tn. Faham tak? Okey? So maksud dia, kalau soalan dia nak dapatkan what is A1, maknanya kita kena guna T2. Faham tak? T2 maknanya A tambah N tolak 1D. Maksud dia kita kena buat A tambah 2 tolak 1 kan? So A tambah D. Faham tak? So kena pakai itulah. So jangan pula bila kita nampak A1 kat sini, kamu buat T1.
Bila T1 dah salah lah. Sebab T1 ini akan jadi A. Ini akan jadi this number. Ya? So jangan silap kat situ ya. So jadi kena cuba susun dulu. Susun dulu sikon ni macam mana. Tengok A1 tu parking kat mana. So kalau dia parking dekat sini, ini is referring to T2. So bila T2, rumus tu kena pakai rumus T2 lah. So macam tu. Yang ni pun sama. Yang ni pun sama. Kalau nak cari A2, maksudnya kita kena pakai T3. So, T3, kalau kamu kira, dia akan jadi A tambah 2D. Betul? So, macam tu. So, kalau kita tahu A, kita tahu D, senanglah. Kita dah tahulah kan, semua-semua nilai tu. Contohnya macam tu. Okey? Okey, ada soalan tak? Ada. Okey, kita start dengan soalan mudah dulu. Ini mudah. Find the arithmetic mean of 4 and 8. So senang lah. Ini dia bagi 2 nombor je kan. So 4 kita tambahkan dengan 8, kita bahagikan 2 saja, maka kita dapat jawapannya 6. Itu adalah arithmetic mean. Okey. Contoh yang melibatkan yang tadi tu. List down 6 arithmetic mean. Ya. 6 arithmetic mean between 3 dan 24. 3 dan 24. So, apa cerita ni? So, maknanya ada 6 Ini ada 6 yang kita tak tahu. So, dia start dengan 3. Betul tak? Lepas tu kita ada, okey 6. Kita denotekan A1. A1, A2, A3, A4, A5, A6. Betul tak? Lepas tu dia tutup dengan 24. Betul tak? Yang ni kan? So ini kena hati-hati. Sekarang ni dia suruh kira apa tu A1, apakah nilai A1? What is the value for the second term ni? Apakah A2 sampai habis? So apa info kita ada sekarang? Info yang kita ada sekarang, nombor 1 kita tahu the A value. Betul? A tu adalah 3. Setuju? Boleh? Lepas tu kita ada hujung ni. Tn. Tn adalah 24. N kita tahu tak? N kita tahu kan? Sebab kita dah tahu bilangan ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N sama dengan 8. Nampak? So jadi kita dah ada info-info kat sini. Kita akan gunakan ini untuk dapatkan D. Kenalah cari D dulu. Kalau dah tahu, kita dah dapat D tu apa, kita dah dapat complete information untuk mendapatkan satu persatu ni. Maknanya kita kena kira ya. Ini kena kira ya. So maknanya dekat sini A1 ni sebenarnya A1 ni adalah T2. Ya. A2 ni adalah T3. Ya. A3 ni T4, ini T5, ini T6, ini T7. Kena kira satu-satu lah. Tapi kita kena tahulah nilai D ni berapa dulu. Jadi kena dapatkan nilai D. Macam mana nak dapatkan nilai D? Kita gunakan ini. Nampak tak kat sini? Ya, kita tahu ini A kita tahu 3 kan? Lepas tu T8 sama dengan 24. So kita work out dekat sini, kita dapat jawapannya 3. So D tu sebenarnya 3. So once kita dah dapat A, kita dah dapat D, so kita kena masuklah dekat sini. Yang ni. Ni. Ini kita masuk ni. Yang ni kena kira lah ni. A1 sampai A6 ni. T2 sampai T7 ni. So jadi bila kita kira, kita akan dapat nilai-nilai itu adalah 6, 9, 24, 15, 18 dan 21. So inilah dia A1, A2, A3, A4, A5 dan A6. Okay guys, so saya stop sampai sini dulu. Nanti kita sambung pula kepada arithmetic series dalam teaching video yang akan datang. Okay, thanks for watching. See you in the next video.